Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk hari ini Ustazah akan terangkan tentang hubung kait dengan adab belajar. Okey, mari kita tengok nombor 1, iaitu apa dia adab-adab belajar. Okey, yang pertama, membaca doa penerang hati. Okey, doa penerang hati ni kita baca yang awak tahu. Yang biasa sebelum kelas Ustazah akan suruh baca doa penerang hati, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, itu doa penerang hati. Okey, baca yang awak tahu je. Okey, yang kedua iaitu kena ada berniat untuk belajar, iaitu mesti ada dalam hati kita niat untuk belajar. Kenapa kita niat untuk belajar? Okey, yang pertama, niat kerana Allah. Kita belajar sebab kita nak dapat ilmu yang bermanfaat. Kita nak dapat lebih lagi pengetahuan tentang ilmu, supaya kita ni tidak ketinggalan dalam pelajaran, tidak ketinggalan dalam perkembangan semasa. Okey, yang kedua, duduk dengan sopan. Okey, contoh kalau sekarang kita PDPR, iaitu kita belajar dari rumah. Okey, macam mana cara kita duduk? Okey, walaupun kadang-kadang Ustazah tak tahu pun kan, macam bila kita Google Meet, Ustazah tak tahu pun macam mana cara awak duduk. Tapi sebagai pelajar, awak kena duduk dengan sopan lah. Maknanya duduk atas kerusi. Nak duduk bersila pun boleh, tapi janganlah baring sambil makan, terlentang. Maknanya kita kena ada adab-adab untuk belajar. Okey. Yang ketiga, mendengar dengan teliti. Okey, maksudnya apa yang guru sampaikan, awak kena fokus, kena beri perhatian, dengar dengan teliti, supaya awak tak ketinggalan apa yang disampaikan, supaya awak masuk apa yang disampaikan. Okey. Dan yang keempat, iaitu mengamalkan setiap apa yang dipelajari. Okey, contoh hari ni kita belajar tentang adab belajar. Okey, jadi macam mana cara kita nak mengamalkan? Okey, contoh macam saya kata, sebelum belajar baca doa. Okey, jadi bila hari esok, hari akan datang, bila awak nak belajar, kena ingat, sebelum belajar kena baca doa penerang hati, iaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, itu antara kita amalkan balik, iaitu kita ulang kaji balik. Okey, lepas tu kena ada niat untuk belajar. Maknanya apa yang awak belajar, contoh hari ni awak belajar Asmaul Husna. Jadi macam mana cara awak nak ingat? Kena ulang balik, kena amalkan. Contoh kalau adab dengan ibu bapa, apa adab dia, kena amalkan. Okey, maknanya ulang kaji balik apa yang awak belajar. Okey, yang kedua, perkara yang perlu diamalkan ketika belajar. Okey, apa perkara yang perlu kita amalkan ketika belajar? Yang pertama, iaitu menumpukan perhatian lah. Macam saya cakap tadi, tumpukan perhatian, fokus, tinggalkan dulu benda-benda lain. Okey. Yang kedua, tidak bermain-main. Samalah dalam konsep yang sama, iaitu fokus. Yang ketiga, membuat nota atau catatan. Okey, nota ni tujuan dia untuk apa? Kadang-kadang bila saya cakap, okey, macam kalau benda rekod tak apa, tapi kalau macam kita bersemuka, bila saya cakap, apa yang saya cakap mungkin awak akan lupa, betul tak? Balik rumah dah tidur, dah makan, dah bermain. Esok tu mungkin awak lupa apa yang Ustazah ajarkan semalam. Tapi bila awak ada buat catatan, awak ada buat nota, benda tu boleh jadi rujukan. Betul tak? Okey, contoh awak lupa apa semalam Ustazah Syairah ajar. Okey, buka balik nota, boleh tengok, iaitu tentang adab belajar. Okey, faham?
Yang keempat, membuat latihan. Dan yang kelima, berlumba-lumba dalam pelajaran. Maksudnya apa? Okey, bersaing dengan kawan-kawan, iaitu semua nak berjaya. Bukan setakat bermain je, bukan setakat bersosial je. Maknanya dalam pelajaran pun kena ada tanam niat untuk berlumba-lumba dalam pelajaran. Okey, semua berlumba nak dapat nombor 1. Okey, itu benda yang bagus, benda yang sihat. Kita boleh amalkanlah. Okey, kita tengok pula akibat tidak beradab ketika belajar. Okey, apa akibat yang kita dapat sekiranya kita tidak beradab ketika belajar? Okey, yang pertama, tidak berjaya dengan cemerlang. Okey, sebab apa? Sebab yang pertama senang je Ustazah sebutkan, iaitu konsep fokus. Kalau kita tak fokus, kita tak akan dapat hayati apa yang guru ajar. Okey, kita tak akan dapat apa orang kata macam apa yang guru ajar tu tak masuk pun sampai ke otak kita. Okey, yang kedua, gagal menjawab soalan. Okey, sebab apa awak gagal? Sebab sama juga konsep fokus, iaitu sebab tak fokus. Sebabnya tak mengamalkan, tak ulang kaji. Okey, yang ketiga, mudah putus asa. Sebab apa? Sebab bila awak buat gagal. Bila buat gagal, jadi rasa putus asa, patah semangat tu ada dalam diri. Okey, yang keempat, bosan untuk belajar. Okey, bosan untuk belajar. Dan yang terakhir, tidak diredai Allah. Okey, ini antara akibatlah kalau kita tak mengamalkan adab belajar. Yang pertama sekali, kalau kita tak membaca doa, kita tak minta perlindungan daripada Allah, makanya kita akan rasa bosan. Antaranya kita bosan nak belajar, kita rasa benda tu susah. Apa yang guru ajar senang je sebenarnya, tapi bila sampai kat kita, kita rasa susah. Sebab antaranya tak baca doa, tak tumpukan perhatian dan sebagainya lah. Okey, untuk hari ni itu sahaja. Lagi 2 kita akan sambung pada minggu akan datang. Okey, Ustazah akan bagi soalan. Ustazah minta awak jawab soalan yang Ustazah bagi. Boleh lihat jawapan berpandukan nota. Okey. Dah siap? Boleh hantar kepada Ustazah. Okey, terima kasih yang bagi kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.